Nur Azri ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So malam ni Setakat ni ada berapa orang ni? Ada seorang ni, Cik Malik ni pun yang akan bagi taklimat ni. QM. Tak apa. Yang ada pun Haji Fendi ni ada. Terima kasih Haji. Kita harap malam ni adalah 5 orang, 4-5 orang. Tak apa, insyaAllah nanti kita mungkin ada yang masih makan malam, ada yang berbalik surau apalah, kita teruskan juga sebab sesi malam ni ada 2 sesi, kita tak nak drag masa. Okey. Boleh teruskan boleh, tapi sepatutnya Sabiha start dulu. Sekejap saya check kat dia. Kita tak nampak dia lagi kan? Dah. Okey. Assalamualaikum. Terkeluar tadi. So Encik Azman cakap kita boleh mulakan. Alright, okay. Teruskan. Okay, alright. Okay, so saya akan share my screen lah Saya start dululah Alright, okay. Sekejap. Sekejap. Saya share my screen. Ada nampak tak? Belum lagi. Okay. Okay. Alright. Sementara tu nak tanya siapa ada kat sini canggih distribution dengan Cik Afandi buat bisnes apa? Canggih distribution dengan Encik Afandi buat bisnes apa tu? Baju sekolah, bihun, sardin. Okey. Dan Encik Afandi? Okey, tak apa. So ada technical error bahagian tak apa, it's okay. Saya mulakan dululah, ya. Okey. Okey. Sebentar ya. Sekejap. Okey. Okey. Sabiha, you nak teruskan atau you nak I buat dulu? Azri, tak apa, you buat dulu. I tak tahu kenapa my laptop bila I nak share screen Boleh saya off mic Okey, Kak Sherry ni bisnes Losomat. Franchise Losomat dengan franchise 1901. Franchise apa? Losomat. Dengan 1901 yang kau buat. Akan datang lagi 2 tahun dia akan beli franchise Starbucks dengan McDonald, dia akan buka nanti lagi 2 tahun. Wow, alhamdulillah. Betul Kak Sherry Amin. Amin. Sekejap, saya Bena ni usahawan biskut apa Kak? Ini ada kilang biskut ni. Sebentar ya, saya pun ada masalah untuk screen share ni. Haji Effendi, industri tekstil. Ada kelapa sawit. Oh, hebat-hebat ya semua. Lagi 2 tahun dia nak beli kelapa sawit kat Indonesia nanti. Wah, hebat. Okey.
Yang Okay, ni teruskan sebab kita alright. masa amat mencemburui kita. Ya, okay. Kerana 9.45 kita ada talimat QM Alright. Azri boleh ke? I try pula myself. Saya rasa memang kita punya ni bermasalah sikit lah. Sekejap. Sorry. Azri hilang pula. Sekejap ya, saya cuba. Alright, saya nak tanya boleh nampak ke screen saya? Tak ada, tak appear. Okay. Kenapa tak boleh share screen je? Okay. Kejap kejap. Kenapa saya tak boleh share screen? Ada apa-apa yang perlu saya buat ke? Dia yang button anak panah. Yang, atau dia bila tak kita tu present now tu, so klik tu, dia tak boleh klik lah. start. Itu pergi your entire screen ataupun a window tu. Alright. Okay, tak apa. Okay, baru nampak. Okay. Okay, boleh cuba next screen boleh tak? Gerak. Alright, saya rasa saya boleh sekarang baru boleh share. Boleh dengar saya ke? Okay, boleh dengar. Alright, okay. So saya mulakan dululah Okay, nama saya Sabiha. Saya adalah wakil daripada Shopline. So hari ni saya nak terangkan sikitlah apa itu Shopline. Tapi sebelum tu mungkin saya nak fokuskan kepada kita punya topik hari inilah, iaitu strategi melonjakkan jualan menggunakan social media. Okay, so tadi saya dah dengar sikit background usahawan yang join pada malam ni semua hebat-hebat belaka. So saya harap apa yang saya kongsikan hari ini mungkin bolehlah bagi sedikit sebanyak memberikan benefit ataupun memberikan sedikit
sedikit input lah kepada bisnes tuan-puan semualah. Okay, alright, okay. So mungkin sebab saya cerita pasal social media kat sini, so mungkin saya akan start dengan soalan adakah social media ni masih relevan. So, kat sini ada beberapa sikit kajian iaitu pada tahun 2022 terdapat seramai 4.6 bilion pengguna social media secara global. Manakala di Malaysia terdapat seramai 29.55 juta pengguna media sosial. So kat sini nak cakap betapa ramainya orang-orang di social media yang join social media, dan kita sebagai usahawan kalau misalnya kalau boleh kita akan perlu adalah social media untuk kita dapatkan usahawan, maksudnya pelanggan-pelanggan. Kira macam kalau kita join social media, kita sebenarnya mendapat platform secara percuma untuk kita nak bentangkan lah tentang produk kita, nak bagi tahu produk kita wujud dan nak bagi tahu produk kita ni adalah bukan scammer. Kan sekarang ni masalah scammer memang berluasa kan. Jadi kalau macam kita tunjuk kita ada kewujudan kita dalam social media, so kita akan menunjukkan, akan memberikan jenama kita lebih berkaliber lah, lagi orang percaya dan brand awareness tu ada. Alright, okay, seterusnya menurut kajian oleh Hootsuite, secara global WhatsApp, Instagram dengan Facebook merupakan social media tertinggi dengan pengguna antara umur 16 hingga 64 tahun. Okay, nampak range umur dia sangat tinggi daripada paling muda kepada paling boleh kata emas lah. Okay, alright, ini menunjukkan bahawa WhatsApp, Instagram dan juga Facebook merupakan mainstream platform utama yang sering digunakan untuk pelbagai urusan seharian di kalangan rakyat global seperti berkomunikasi dan membeli belah. So dekat sini kalau macam orang pergi social media ada dua je sekarang, zaman sekarang. Yang pertama dia nak berkomunikasi, okay, dia nak bersosial. Yang kedua dia nak beli belah. So dekat sini je lah dia akan nampak macam okay, kalau macam saya sendirilah nak cari baju raya ke apa kan, saya akan buka Instagram, lepas tu tengok apa trend-trend terbaru sekarang, baju jenis macam mana untuk raya, macam itulah. So sebab itulah kita perlu ada kewujudan dalam social media. Tak kira lah dalam Facebook ke, Instagram ke, TikTok Shop ke, apa-apalah yang akan ada, maksudnya segala jenis social media yang ada ni kita perlu join. Okay, yang pertama macam saya cakap tadi dah, untuk brand awareness. Alright, okay, seterusnya masalah yang selalu dihadapi oleh usahawan. Okay, so saya tak pastilah dekat sini usahawan-usahawan ni, saya nampak background sangat-sangat berjaya dah. Okay, so tapi saya letakkanlah sedikit apa masalah yang biasa dihadapi. Okay, ini adalah atas kajian yang bila saya encounter dengan usahawan-usahawan yang ada dengan saya lah. Alright, yang pertama sekali biasanya dia ada masalah pengurusan maklumat pelanggan. Okay, so yang ini memang biasa untuk mereka yang melakukan bisnes secara manual. Okay, masuk manual tu macam contoh kalau kita ambil data customer tu, kita tulis dalam kertas ke ataupun kita just save dekat handphone. So bila kita nak cari balik tu, kita mungkin buka WhatsApp, cari nombor satu persatu, nama apa semualah. Okay, so yang tu kalau misalnya untuk usahawan seperti itu, macam dia akan ada masalah lah dari segi kalau misalnya dia nak contact balik customer tu, ataupun mungkin kita nak macam kita ada produk baru, kita nak beritahu kepada pelanggan-pelanggan yang kita ni ada produk baru, tapi kita pula nak contact customer tu manually. So nampaklah dia kat situ memang jadi masalah lah apabila dia tak cekap lah dari segi pengurusan tu. Okay, so kedua, pembeli cepat menukar fikiran. Ini pun sama kalau mereka yang memang buat jualan, buat perniagaan secara manual, tak buat secara automation. So bila kat sini kita macam contoh kalau customer tu nak berminat nak beli satu barang dengan kita, tapi kita buat secara manual, maksudnya customer kalau nak beli tu perlu message kita dulu, tunggu kita reply, dan bila kita dah reply tu, tanya soalan tu, and then kita perlu share nombor account macam biasalah, screenshot apa semua tu lah. So kat situ sebenarnya kita bagi ruang kepada customer kita untuk memikirkan bahawa perlu ke kita beli barang ni, macam tu lah. So dia mulalah bertanya dengan orang keliling dia, perlu ke saya beli barang ni, ataupun tanya ke suami dia ke, isteri dia ke, tanya pendapat. Bila ada orang luar punya pendapat ni, biasanya
akan mengganggulah proses yang dia nak membeli tu. So bila kita tak grab cepat-cepat bila dia minat tu, automatic lah kita mungkin akan kehilangan sales dekat situ. Alright. Okay. Ketiga, kurang tenaga pekerja untuk mengejar jualan secepat dan sebanyak yang mungkin. Okay. Yang ini adalah untuk mereka yang biasa fokus kepada one man show punya kalau buat business tu one man show. Okay, maksudnya tak ada staff mungkin seorang dua lah macam tu. So sebenarnya kekurangan staff bukan satu masalah kalau kita dapat automatekan perniagaan kita. Maksud automate kat sini adalah dari segi macam contoh kita ada satu katalog online, kita ada ataupun e-commerce, satu landing page yang di mana customer boleh tengok produk yang kita jual, boleh tengok detail-detail produk tersebut. Lepas tu kalau nak beli tu dia boleh terus add to cart dan terus buat payment secara FPX. Tak perlu tunggu kita untuk reply message customer untuk hantar contoh slip lah ataupun nombor account untuk diorang buat payment. Okay, itu pun satu macam kita pun lepas dia dah buat payment tu kita kena check lagi kan, kita kena check bank kita ke apa betul ke dia dah buat payment, takut kena scam ke apa kan. Tapi kalau kita buat automation, kita buat semua sekali daripada proses daripada first di mana diorang boleh tengok produk sampailah ke akhirnya, iaitu macam dia buat bayaran sampailah kita deliver dengan automation, insya-Allah dia akan kita dapat tingkatkan lagi lah hasil jualan kita. Alright. Seterusnya, susah untuk dapatkan pembelian berulang. Okey, yang ini adalah sangat penting juga kalau misalnya kita buat satu perniagaan, kita mestilah nak make sure customer tu datang semula pada kita dan memilih kita daripada kompetitor kita. So macam mana cara dia adalah dengan cara kita memberikan dia experience yang terbaik. Macam contoh kalau misalnya dia message kita reply secepat yang mungkin, ataupun kalau macam dia nak buat payment tu semua mudah, tak perlu nak tunggu bank slip ke apa, dia just boleh tekan satu link and then terus buat payment secara FPX. Alright. So kalau kat situ kita bagi experience yang terbaik, insyaAllah customer tu akan datang semula kepada kita dan memilih kita daripada kompetitor kita. Alright. Okay, dekat sini dekat sebelah tu dia tunjuklah sikit macam mana ada masalah. Macam contoh dia orang berminat tu, dia duduk tanya kat bawah tu. Kita ni pula mungkin tengah buat live ke posting kan. Okay, it's live now. Kita tengah buat live, tak sempat nak baca semua komen, tak sempat nak jawab satu persatu. Tapi kalau kita buat automation, dia orang sebenarnya kalau macam contoh kalau dengan Shopline, ini nanti saya cerita lagi detail. Setiap pelanggan yang tengok live kita dia boleh terus buat payment tau masa tengah buat live. Okay, yang tu nanti saya cerita lagi detail lah. Okay. Alright, seterusnya power up jualan anda di social media. Okay, ini adalah antara solution okay, solusi yang boleh digunakan kalau kita ada masalah-masalah seperti yang saya cakapkan tadi. Okay, yang pertama mungkin kita tingkatkan saluran jualan. Okay, maksud tingkatkan saluran jualan kat sini adalah kalau misalnya kita ada Facebook page saja hari ni, so mungkin kita start buka Instagram. Okay, kita start buka TikTok Shop ataupun apa-apa yang sekarang tengah trend, kita follow the trend. Okay, sebabnya kita tak nak jadi macam Nokia, sebab Nokia dia refuse untuk nak bertukar kan daripada yang keypad kepada yang touch tu. Teruslah orang dah tak kenal sekarang. Orang zaman, saya tak tahu era sekarang, budak-budak sekarang kenal tak Nokia, tapi zaman kita dulu masa muda, Nokia ni memang hebat lah, okay, pilihan yang utama. Tapi dia refuse to change, dia ketinggalan, okay. So maksudnya kat sini kita perlu follow the trend. Kalau ada sekarang ni, kalau kita boleh buat live, kita buat live. Sebab live ni adalah trend yang sekarang lah. Ataupun kalau kita macam ada social media terbaru, kita buat, okay. Just untuk nak make sure orang kenal brand kita. Brand kita akan sentiasa orang tahulah, okay. Selain daripada tu, mungkin kita nak buat customer yakin dengan kewujudan kita. So bila kita ada kewujudan dalam social media, so orang akan tahulah, oh dia ni bukan scammer, brand ni bukan scammer, dia betul. Okay, dan daripada situ juga dia orang akan tengoklah views daripada customer, dia tengoklah macam mana kita berinteraksi dengan customer. So sebab itulah pentingnya kewujudan social media tersebut. Kedua adalah tingkatkan interaksi. Yang ini macam biasalah, macam saya cakap tadi, macam contoh kita buat live. So bila kita buat live, kita akan interact dengan customer kita directly, betul tak? So samalah ni, macam kalau kita buat live, samalah macam kita customer-customer datang ke kedai kita secara fizikal. So kalau fizikal, dia nampak ikon kita, ada eye contact, kita berbual dengan customer kan. So buat customer lagi percaya pada kita dan brand dan dia akan
jadi macam pelanggan tetap kita lah, sebab kita kalau kita buat jualan secara live, iaitu secara eye contact apa semua tu kan, buatkan dia orang punya kepercayaan akan lebih tinggi. Dan bila kita buat interaksi banyak, kita tingkatkan interaksi ni, buatkan customer kita akan lebih percaya pada kita dan buatkan sales kita akan semakin meningkat. Okey. Ketiganya, respon dengan cepat. Yang ni macam saya cakap tadilah, kita tak nak bagi peluang pun kepada customer-customer kita untuk bertukar fikiran, especially bila kita online. Okey, kalau online, kalau kita biar kita buat secara manual, masuk manual kat sini, contoh kita buat live ataupun kita buat posting, kita minta customer screenshot. Okay, kalau nak screenshot, lepas screenshot mungkin buat payment daripada link untuk link. Okay, kita sediakanlah link tu. Link tu pula dia kena klik, akan bawa ke WhatsApp. WhatsApp pula dia nak tanya soalan ke apa, tunggu pula kita jawab satu persatu. Nampak tak, dia lengthy, masa dia tu sangat panjang untuk nak buat satu pembayaran, untuk nak close satu deal pun sangat panjang bila kita tak buat automation. So bila kita automate, kita boleh dapat respon customer kita dengan cepat dan kita tak beri peluang kepada customer kita untuk menukar fikiran. Alright. Seterusnya, mudahkan pembayaran dan pesanan pelanggan. Okey, kat sini macam saya cakap tadi lah, kalau kita buat manual, okey, so customer perlu tunggu kita hantar bank detail lah. Lepas tu bila customer dah buat payment, kita pula tunggu slip daripada customer. Itu buatkan macam leceh lah. Customer pun rasa macam susah lah nak membeli dengan dia ni, banyak sangat step by stepnya. Cuba bayangkan kalau kita automate kan kita punya business tu, maksudnya dia orang minat add to cart, buat payment terus. Senang, mudah. So customer pun akan datang semula untuk beli dengan kita sebab dia rasa mudah untuk membuat urusan perniagaan dengan kita. Alright. Seterusnya, kerap komunikasi dengan pelanggan. Okey, so yang ini pun sangat penting lah. Ini sebenarnya lebih point ni samalah macam yang tingkatkan interaksi tu, kita perlu sentiasa berkomunikasi dengan pelanggan. Kalau customer tu message kita, kita kena cepat-cepat reply. Barulah dia punya interest kepada kita tu tak hilang. Dan lagi satu, macam saya cakap lah, kalau kita nak ada brand awareness, nak orang kenal kita dan orang percaya kepada kita, memang sebagai usahawan ni kita kena sentiasa kerap berkomunikasi dengan pelanggan kita. So salah satu caranya adalah kita follow the trend, iaitu dengan membuat live. Okay. Dan akhir sekali adalah simpan dan analisis data pelanggan. Okey, saya pasti kat sini usahawan-usahawan ni saya nampak dah memang hebat-hebat lah. Dan saya pasti semua tahu betapa pentingnya untuk ada untuk simpan dan kita analyse data-data pelanggan ni. Kenapa? Macam contoh kalau kita nak buat video preview ke kan. So dan kita tahu bila kita dah ada customer punya data analisis ni, kita tahu pelanggan-pelanggan kita ni minat produk apa. So bila kita nak buat video ni, mungkin kita boleh fokus kepada satu produk yang orang minat. Okay, so bila kita buat video yang orang minat, so mungkin dia boleh tengok, lagilah dia orang klik tu, mungkin dia boleh link ke katalog online kita dan dia boleh tengok produk-produk lain yang kita jual. So macam maksud saya kat sini, kita perlu tahu apa yang dia orang minat untuk kita catch mereka punya interest untuk membeli dengan kita. Alright. Okay, seterusnya, okay, kat sini sebenarnya nak ceritalah apa itu Shopline lah. Okay, so kita punya okay, sebelum tu saya cerita sikit lah. Shopline ni sebenarnya adalah satu e-commerce website ataupun katalog online ataupun landing page. Okay, tapi apa yang specialnya kita ni adalah kita boleh buat satu integration. Okay, kita boleh buat integration dengan semua social media. Okay, semua platform social media macam Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok Shop, Shopee dan Lazada, kita boleh integratekan semua sekali dalam satu sistem. Dan apa yang lagi specialnya kita boleh kita boleh buat automation untuk live juga. Okey, iaitu live di Facebook dan juga Instagram. Okay, so macam contoh kat sini kita tunjuklah ada 3 stage lah. Kalau biasa kalau kita nak buat live, sebelum kita pergi live, kita perlu rancang dulu apa live yang kita nak buat. Macam contoh produk apa yang kita nak jual malam ni, yang special, dan harga yang kita nak bagi adalah special. Okay, contohlah. Dan kalau misalnya yang bestnya lagi dengan live, Shopline live ni, dia ada sistem macam bila customer berminat dengan produk tu, kita boleh bagi keyword kepada customer untuk terus buat payment. Macam contoh sekarang ni saya ada satu phone ni. Okay, saya buat live. Okay, so siapa yang berminat dengan produk ni boleh type dekat ruangan komen A1. So pelanggan yang tengok dan dia berminat untuk nak beli barang tersebut, dia type je dekat komen tu A1 dan dia akan dapat satu link untuk terus buat payment.
untuk terus dapatkan barang tersebut lah. Itu salah satu sistem automation kita untuk live. Yang kedua, okay, kalau kita nak buat live dan okay, contoh kita adalah owner produk tersebut dan kita ada banyak ejen bawah kita, okay. So sebagai macam owner tu mungkin kita nak buat live dan bila kita buat live, kita boleh cross post. Kalau gunakan sistem Shopline ni, kita boleh cross post up to 10 Facebook page. Maksudnya ejen-ejen kita ni, okay, punya viewers yang Facebook page dia boleh nampak kita punya live. Okay, so bila macam followers page mereka, kita buat live, dia boleh nampak dan dia boleh terus buat payment juga daripada situ. Okay, so daripada situ juga kita boleh tengok lah ejen kita yang mana satu yang memberikan sales lagi banyak, dan daripada situ juga kita boleh berikan commission lah kepada customer, kepada ejen-ejen kita. Alright, okay, seterusnya kita boleh follow up dengan customer kita. Okay, follow up kat sini maksudnya kita ada satu pusat message lah. Yang tu nanti saya cerita lagi detail. So sebenarnya kalau daripada kat situ, kalau contoh macam saya cakap tadi, okay, kita punya sistem Shopline ni dia boleh integratekan kepada semua sistem social media. Dan bila ada orang message, ada orang komen, kita boleh tengok dekat satu tempat sahaja. So okay, biasanya usahawan ni juga dia okay, sebagai usahawan ada, kalau yang buka banyak social media ni, dia macam terlalu banyak, mungkin terlalu banyak gadget ataupun account yang dia perlu buka satu persatu untuk check message apa semua kan. So kita sebenarnya come out dengan Shopline ni dengan sistem yang di mana usahawan boleh tengok semua ni dekat satu tempat sahaja. Macam itulah. Okay. So seterusnya, okay, ini yang saya cakap tadi lah, pusat message tu. So kalau tengok kat gambar tu, dia ada actually ada banyak lagi lah. Okay, kita boleh integrate bukan hanya dekat Instagram, kat Facebook Messenger, dekat WhatsApp dan juga email sebenarnya. Kita juga boleh integrate dengan Telegram dan juga untuk kalau ada yang ada account Shopee, Lazada dengan TikTok Shop, even usahawan boleh integratekan produk tersebut dekat dalam sistem Shopline ni. Dan boleh check segala message, okay, dekat tempat Shopline lah. Kalau boleh tengok kat sini lebih kurang macam ni. Okay, so saya tak tahu sempat ke tak saya nak tunjuk sikit sistem macam mana, tapi lebih kurang macam ni lah. So kalau tengok kat sini sebenarnya boleh nampak dia ada Facebook Messenger, ada Instagram, dan boleh tengok message daripada customer tersebut. Dan daripada sini juga kita boleh terus simpan customer database lah. Okay, alright, seterusnya, okay, yang ni nak cerita sikit lah perjalanan pelanggan bersama Shopline. Okay, so okay, selalunya kalau pelanggan ni dia punya tahap untuk membeli kepada kita ada 4 tahap ni lah. Yang pertama iaitu kesedaran. Kesedaran ni macam mana dia tahu kita wujud, macam mana dia tahu produk kita ni ada di pasaran dan apa kelebihan produk kita. Okay, itu adalah phase kesedaran. So mungkin macam mana cara yang kita boleh buat, iaitu mungkin kita buat Facebook Live, Facebook Post ataupun Instagram Live, ataupun kita buka TikTok Shop. Okay, kita buat live. Okay, daripada situ, ataupun even kita post produk sekalipun, buat video preview produk, kat situ adalah state kesedaran. Dan apabila mereka berminat dengan apa produk yang kita jual tu, dia akan pergi ke bahagian konversi jualan, iaitu di mana dia berminat, dia akan hantar Facebook Messenger ataupun direct message kita, bagi tahu yang kita berminat dengan produk tersebut. So bila dia berminat, mungkin bila kita buat automation, kita boleh hantar je link untuk katalog online kita. So customer tersebut boleh nampak produk-produk yang kita jual. So bila dia dah berminat, dia boleh nampak detail-detail, dia berminat untuk nak beli, dia akan pergi ke bahagian pembayaran. So pembayaran kalau gunakan sistem Shopline, tuan-puan semua boleh buat customer tu terus buat pembayaran melalui Shopline Payment. Kita pun ada sistem pembayaran lah. Okay, so customer boleh buat secara bayaran secara FPX, ataupun even kita ada Atomy. Atomy ni kita boleh buat customer kita untuk bayar secara bulanan, macam tu. Okay, dan seterusnya penghantaran, even penghantaran pun kita ada automation. So bila kita dah buat, customer dah buat pembayaran, and then kita sebagai usahawan dah dapat order, so kita sebenarnya kalau kita integratekan dengan sistem penghantaran Shopline, iaitu kita panggil sebagai one ship, tuan-puan semua boleh terus direct dengan courier, dan courier tu akan datang ke tempat tuan-puan semua, ambil produk tersebut dan hantar kepada customer. Maksudnya kat sini door to door service. Okay, dan akhir sekali adalah yang paling kita nak lah, pembelian berulang. So bila dia happy dengan kita bagi
customer experience yang terbaik, so insyaAllah dia akan datang semula dan beli dengan kita semula. Ataupun kalau macam contoh kan, kalau kita bagi experience yang terbaik pada customer kita, mungkin dalam seminggu lepas tu dia ternampak orang yang jual produk yang sama macam kita dan dia cuba untuk contact seller tersebut, tapi dia rasa macam kita buat lagi baik, macam kita layan dia lagi baik, so dia pun mungkin akan tak jadi untuk beli dengan dia dan dia akan tetap membeli dengan kita lah. Sebab tu kat sini saya nak cakap customer experience adalah sangat-sangat penting. Okay, so dekat situ pun kalau kita gunakan sistem Shopline, tuan-tuan semua boleh dapatkan macam saya tunjuk tadi, iaitu message center, iaitu pusat message tu. Even dalam pusat message tersebut kita ada pusat broadcast juga, di mana kita boleh broadcast message kepada customer kita dekat satu tempat sahaja. Dan macam saya cakap tadi, segala jenis email, message, komen kita boleh check dekat satu tempat sahaja, iaitu dekat kita punya pusat message. Okay? Sorry Sabiha, tinggal 1 minit. Oh, alright. Okay. Okay, sebenarnya okay, sebelum saya akhiri part saya, okay, saya nak share sikit lah tentang yang tadi saya cakap penghantaran tu kan, one sheet, kita ada satu one sheet. So one sheet ni sebenarnya adalah, kalau boleh tengok dia macam ni lah, di mana customer sebenarnya kita sebagai usahawan, kita boleh buat automation untuk penghantaran. Okay, so solusi penghantaran berpusat, maksudnya kita boleh uruskan kita segala delivery, pesanan dan penghantaran dekat satu tempat saja. Kita boleh pilih courier kita lah yang mana yang bersesuaian dengan produk kita. Okay, so macam contoh dekat sini apa yang kita ada macam Skynet, Lalamove, Flash Express dan DHL. Kita ada juga Ninja Van sebenarnya, Line Clear, Best Express pun ada, Seta Express pun ada. So sebenarnya kita pun provide a very cheap, boleh cakap sangat murah lah postage dia nak dibandingkan dengan luar. Macam contoh dengan pos laju cuma RM6 saja untuk first 3 kg, which is very very cheap. So itulah, masa sangat suntuk, mungkin itu saja buat masa ni untuk part saya. So siapa yang actually berminat dengan Shopline, okay, boleh terus contact saya lah. Saya pergi yang last kali, okay, kat sini. So mungkin saya akan share, bila berminat saya akan share lagi detail lah tentang produk apa Shopline boleh offer dan macam mana kita boleh bantu perniagaan tuan-puan semualah. Alright, okay, saya pass kepada Cik Azri lah. Okay, thank you Sabiha. Sorry sebab hari ni masa agak suntuk. Okay, so kita ada dalam 7 minit. Okay, nama saya Azri dan saya daripada TikTok. Okay. Okay. So basically kat sini kita nak cerita pasal strategi melonjakkan jualan menggunakan media sosial. Jadi TikTok merupakan salah satu media sosial yang paling rancak pada ketika ini. Jadi setiap perniagaan sebenarnya patut menggunakan semua peluang di media sosial. Jadi apa yang membezakan perniagaan di TikTok adalah kerana TikTok kita ada fenomena di mana orang sekarang dia menggunakan TikTok sebagai satu search engine. Jadi kita boleh tengok 67% orang sebenarnya mendapat inspirasi apa yang mereka nak beli walaupun mereka tak fikir tentang produk tersebut. Kerana di TikTok merupakan satu titik pertemuan antara hiburan ke dalam dunia perniagaan. So di TikTok berlakunya pembelian melalui hiburan. Jadi jenama sebenarnya berjaya untuk menggalakkan pembelian di Back Orange, iaitu di add to cart ya, semasa live dan juga video-video pendek. Jadi untuk mereka yang sebenarnya mungkin tak pernah buat live ataupun tak pernah buat video pendek, kita ada banyak kelas percuma yang kita membantu usahawan. Tetapi sekiranya kita tidak ada keyakinan lagi, sebenarnya anda boleh mendapatkan akses kepada community content creator, mereka yang sebenarnya dah lebih daripada 1,000 followers dan lebih pada 100,000 followers yang bersedia untuk menjualkan produk-produk anda. Jadi dalam sistem TikTok Shop, anda boleh mendapat database mereka dan menghubungi mereka dan membuat tawaran kepada mereka. Tiada matching fees, kita tak ada letak apa-apa service fee. Okay, jadi anda sebenarnya boleh dapatkan peluang untuk mendapat reseller di mana mereka mungkin ambil sampel dan mereka akan jual. Cuma bila ada jualan, barulah kita memberi sedikit commission kepada mereka. Okey, perniagaan di TikTok Shop adalah satu peluang
kalau kita tak pernah buat bina audience di mana-mana, kita boleh membina kita punya community dan audience secara rancak dan dengan zero cost. Maknanya tidak ada apa-apa cost yang berkait. Selain daripada itu, kita juga akan bagi insentif dari segi free shipping dan discount voucher. Okay, antara keunikan berniaga di TikTok Shop adalah anda dapat luaskan pemasaran sebab semua orang yang ada dalam TikTok akan menjadi pasaran anda, dan kita tahu kalau anda cakap bahasa Melayu, dia akan market kepada pasaran Malaysia sahaja. Okay, jadi jangan risau pasal tu. Dan sekiranya anda mahu buat cross border, anda boleh dapat content creator yang berada di Indonesia dan Brunei untuk sebenarnya memasarkan produk anda. Anda juga boleh memendekkan masa supaya pembeli boleh membuat keputusan dengan cepat. Kita ada satu kajian daripada Nielsen yang menunjukkan daripada peringkat kesedaran kepada pembelian hanya mengambil masa bawah 3 minit. Dan selain pada itu, anda boleh menggunakan video dan juga live stream untuk meningkatkan jenama anda. So kita punya shopping tab kan, dia lain daripada platform pemasaran yang lain sebab dia ada di profil anda sendiri. So kita biasanya ada short video dan kita ada shopping tab kat tengah tu. Kalau kita dah sambungkan TikTok Shop dan juga kita punya account TikTok. So 3 format untuk menjual. Satu, video pendek. Kalau video pendek kita biasa buat, ada TikTok Shop, kita boleh pautkan produk kita. Selain pada profil kita yang saya kata tab kat tengah-tengah ni boleh nampak senarai produk listing kita. Yang ketiga adalah melalui live. Live biasanya ada produk orange dan kita boleh highlight produk apa yang kita jual. Bila customer tekan, dia terus dapat paparan produk dan detail perinci tentang produk tersebut. Dan kemudian mereka boleh membuat pembelian. Kita juga ada aplikasi melalui telefon untuk anda dapat notifikasi upload produk setelah akaun anda diluluskan. Selain daripada cara-cara yang telah saya terangkan tadi, anda boleh sertai banyak-banyak kempen yang diadakan oleh platform. Jadi untuk setiap hari kita ada fokus yang berbeza di mana customer anda dapat membeli barang dengan harga yang lagi murah, tapi anda dapat harga penuh. Jadi platform kita sebenarnya menanggung kos-kos pemasaran untuk tuan-tuan dan puan-puan meningkatkan you punya jualan. So because kita kesuntukan masa, kita boleh tengok je lah kan kisah-kisah kejayaan yang telah berlaku. Jadi setiap kali kempen kita akan highlight siapakah yang telah membuat jualan yang paling besar. Jadi anda dapat free marketing di situ. Kita ada satu Facebook group di mana kita menyokong penjual-penjual kita. Jadi kat sini saya nak cakap, siapa yang belum buat TikTok Shop, sila scan QR code, register percuma, nak guna pun percuma, tidak ada apa-apa cost. So scan sahaja dan anda boleh register. Register guna telefon dan juga email. Dan sekiranya anda menjual makanan, tolong guna SSM. Kalau tak jual makanan, boleh guna IC dan tunggu keputusan. Lepas keputusan dalam 1-2 hari, kita ada academy di mana anda boleh sertai pelbagai kelas yang percuma dan ikut step by step untuk berjaya di TikTok Shop. Jadi untuk pada hari ini, just scan dan register. Siapa-siapa pun boleh register. Kalau anda tak ada produk, anda boleh register dan jualkan produk orang lain. Kalau anda ada produk sendiri, boleh register dan buka kedai dan menggunakan platform pemasaran TikTok Shop untuk mengembangkan perniagaan anda. So saya bagi sedikit masa di sini. Memang genap-genap 9.45 sebelum sesi yang seterusnya. Just scan dan buka akaun. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan nanti, mungkin boleh utarakan kepada Encik Azman ataupun pihak Perdasama dan mereka boleh hubungi kami untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setakat ini sahaja pada hari ini daripada saya daripada TikTok Malaysia. Terima kasih pada panel jemputan kita pada malam ni. Jadi saya bukalah 5 minit untuk sekiranya ada apa-apa soalan, utamanya bagaimana untuk dapatkan package di bawah Shopline dan juga program bagaimana untuk melonjakkan jualan melalui TikTok Business. Jadi silakan kalau ada nak tanya.
Kalau malu nak cakap dekat chat box pun boleh. Tadi ada orang cakap dia malu guna mic. Saya nak tanya TikTok Shop kena download. Okay, so TikTok Shop just scan QR code yang kita bagi tadi. Tak apa, nanti saya bagi pihak Perdasama boleh buat lepas ni. Just scan QR code tu dia boleh guna browser juga. Jadi dia tak payah download. Tapi kalau kita nak mudahkan, nak track jualan kita, kita boleh guna app yang kita download. Tapi boleh juga guna browser biasa. Okay, terima kasih Puan Rohani. Assalamualaikum, nak tanya. Saya malas nak type sebab lambat sangat. Okay. Okey, saya nak tanya. Saya baru nak jual dalam TikTok Shop lah. So sekarang ni saya ada TikTok kan. So saya kita nak cari followers. Sebenarnya followers dalam 3,000 lebih. Jadi macam nak cari followers tu, kita perlu buat konten dulu kan, nak dapatkan orang follow kita kan. Okay, betul. So kalau you nak dapatkan followers, first you boleh scan QR code tadi and buat TikTok Shop dulu. Lepas you ada TikTok Shop, you sambungkan you punya TikTok Shop dengan you punya account and you buat live. So live paling cepat untuk kita tangkap followers. Okay, lepas tu bila kita dah dah scan barcode tu, kita dah kiranya kita dah ada kedai TikTok Shop, betul tak? Betul. Okay, lepas tu nak masukkan produk dia tu, kita maksudnya kita kena download dan produk tu kena cantik-cantik ke, kita kena edit ke macam mana? Dia ada dia tak payah sangat. Dia ada bagi guideline, tapi tak semestinya kita perlu ikut 100% lah. Tapi kalau kita ikut guideline tu akan lebih ada banyak klik. Okay. Maknanya nanti yang seterusnya bila kita dah download tu, nanti ada tak buat kelas lagi dengan pihak Perdasama untuk kelas TikTok Shop tu? Boleh. Nanti boleh utarakan kat Encik Azman. Okay. InsyaAllah boleh. Kita boleh buat hands on punya. Sebab sekarang ni saya tengok untuk bisnes online, Instagram dah slow. Macam FB pun macam slow juga. Tapi sekarang ni setiap hari dan setiap malam TikTok Shop, saya tengok dalam TikTok orang niaga memang laju. Ya, insyaAllah. Akak jual apa tu? Saya jual border lace, saya jual kain lace, saya jual kain-kain lah. Okay, kalau jual kain boleh register guna IC pun boleh, SSM pun boleh. Okay. Maknanya detail-detail kita macam SSM, IC semua kita masukkan je lah. Lepas tu macam bak payment tu, bak payment tu kalau macam customer beli barang kita tu macam mana tu? Saya macam confused jugalah payment tu. Maknanya jadi mereka akan buat bayaran, and bayaran tu biasanya akan discounted by platform punya voucher lah. Contohnya harga barang 30, kalau beli minimum 60, certain days dia akan dapat beli RM53. Tapi Puan punya account akan dapat RM60 harga original. So then you boleh withdraw. Maknanya sekarang ni macam yang saya tengok TikTok biasa tu lah, dekat bawah tu dia ada macam beg kuning tu kan, betul tak? Ya, beg. Okay, maknanya kalau diorang nak beli barang, diorang klik kat situ, diorang masukkan payment, nak buat payment kat situ, COD ke apa semua macam tu kan? Betul. Lepas tu macam katalah harga, contohlah saya punya harga border lace tu saya RM30. Tapi saya nak buat sale, katalah saya nak jual RM25. So saya kena letak harga macam mana? RM30 ke atau macam mana? Sebaiknya kalau saya rasa baik letak markup punya harga lah, supaya kalau you nak cari reseller untuk daripada content creator kita, at least ada margin dekat situ. Contohnya kalau maybe kita open kepada 10 orang untuk jualkan produk kita dalam dia punya short video, dan kita cakap kalau terjual kita bagi 5%. So kita naikkan 5% dulu sebelum kita upload produk. So kalau 30 tu saya letak je 35 kan? Ya, betul. That is the best lah. Okay. Okay. Terima kasih. Sama. Okay kot malam ni Encik Azman. Okay, kita buka satu lagi soalan kalau ada.
Kejap, saya ada nampak macam mana nak buat apa tadi? Macam mana nak buat link payment FPX tu. Okey, sebenarnya kalau TikTok lah. Okey, kalau macam FPX tu, kalau macam ambil Shopline, kita memang siapa tadi? Puan boleh terus register lah untuk dapatkan FPX punya link tu. Okay, sebab kita punya ni automation. Jadi kalau macam cara dia tu nanti kalau dah apply, dah dapat Shopline tu, kita akan untuk Shopline payment tu automatic kita boleh apply lah untuk dapatkan FPX tu. Macam tu lah. Okay, Cik Azman kena buat kelas lagi sebab ramai nak masuk. Betul. Tapi tak boleh laju macam ni lah. Kita kena macam slow sikit Cik Azman Nizam. So banyak ni kita kalau nak cerita sebenarnya panjang lagi cerita dia. Betul tak Cik Azri? Cik Azman kena buat kelas offline. Offline Cik Azman. Mesti ramai nanti masuk. Saya boleh war-warkan sebab TikTok ni. Kita buat kelas nanti. Sebab kelas TikTok ni bagus. Dan kita tarik orang Berapa muda. jam diperlukan untuk habis khatam ilmu TikTok ni? Dia setengah hari cukup, setengah hari. 3 jam, 4 jam. Cukup. Boleh. Nanti kita buat kelas lah. Kita sediakan minum pagi, satu kelas. Mungkin boleh kos tu lagi murah sikit lah. Kalau nak buat satu hari dengan makan minum mahal sikit nanti. Okay, insyaAllah kita tunggu. Okay, nanti kita plan. Okay, terima kasih pada semua yang sudi dengar sesi malam ni. Sesi pertama itu bagaimana melonjakkan perniagaan melalui social media. Dan mungkin boleh minta ni Cik Sabihan dengan Cik Azri boleh tinggal nombor telefon kot dekat chat room ni. Boleh type. Jadi mana yang baru sertai boleh okey. So Azri 012 2843 457. Okey, sementara tu saya jemput Cik Malik untuk berkongsi tentang peluang perniagaan bersama Quantum Metal. Jadi teruskan Cik Malik. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini. Saya Encik Abdul Malik Saya merupakan konsultan di Quantum Metal Sdn Bhd. Okey. Terima kasih kepada Encik Azman kerana bagi peluang untuk saya untuk berkongsi maklumat dan sharing tentang Quantum Metal yang kita jalankan sekarang lah. Okey. So sebelum tu saya nak minta share slide. Sekejap lah. Okey. Nampak tak saya punya slide? Okey, nampak. Nampak? Okey. Okey. Untuk maklumat semua, pada zaman sekarang tu memang kita tengah dalam teknologi merupakan satu bidang yang tengah membangun lah. Okay, so semua untuk apa-apa bisnes sekarang, kalau kita menggunakan teknologi untuk membuat bisnes, kita punya bisnes akan grow lebih cepat lah. Macam tadi TikTok dalam masa beberapa tahun sahaja dia mampu mengatasi market daripada Facebook. So untuk malam ni saya akan berkongsi lah tentang digital gold, tentang gold tapi dalam bidang fintech. Di mana di Quantum Metal dia merupakan
menyediakan pembangunan dan perkhidmatan fintech menyelesaikan sistem perbankan, perdagangan logam berharga kepada akan kongsi seperti bank dan juga koperasi dan pasar wujud Indonesia. Okey. Okey. So untuk pengetahuan semua ya, Kotometer ni sebenarnya telah didaftarkan pada 30 Julai 2012. Dah hampir 10 tahun lah, di mana syarikat ini merupakan berbekalan di New York dan akan disenaraikan dekat Nasdaq lah dalam masa awal tahun atau hujung tahun nantilah, dalam proses disenaraikan dekat Nasdaq. Di mana Kotometer bulan ni dia menyediakan perkhidmatan industri logam berharga iaitu emas lah. Okey. Di mana dia ada bermacam-macam kemudahan seperti cagaran emas, dia menjaga emas, lepas tu logistik, perkhidmatan dan juga pelombongan dan penapisan. Okey. Di mana perniagaan terah Kotometer ni dia sebenarnya 99 produk dan sistem emas premium kepada pasaran dunia, termasuk badan kerajaan, bank, institusi kewangan, peniaga dan peniaga individu, di mana dia sudah berkembang di Asia Pasifik sekarang dan target dia ke 60 negara lah. Okey. Okey, ini dia punya board of director lah yang di dalam Kotometer, di mana pengasas Datuk Lincoln Su, dia punya pengasas dan pengurusi eksekutif lah, berpengalaman selama 25 tahun lebih dalam bidang emas. Tuan Haji Kamari Zaman bin Johari, dia merupakan ex-director kepada Bank Negara, di mana kepakaran dia dalam bidang pelaburan, amla dan juga bidang-bidang untuk kuat kuasa. So siapa dalam Bank Negara akan kenal lah, dalam bidang kewangan Tuan Haji Kamari dia akan kenal. Lepas tu Esther Lawley pun merupakan salah seorang pengasas juga lah dengan Datuk Lincoln Su. Kemudian Aidil Lim Abdullah, dia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam bidang-bidang orang panggil apa, dalam bursa saham lah. Dia memang kepakaran dia dalam bidang kewangan jugalah Puan Aidil Lim ni. Okey. Okey. Di sini saya bagikan 9 key utama kenapa kita perlu kepada Kotometer. Sebab apa? Macam kita dalam sistem ni, dia merupakan transaksi kita boleh buat 24 jam, 7 hari bekerja. Di mana kita anytime, di mana saja kita boleh buat apa-apa transaksi ataupun pengeluaran ataupun transaction. Okey. Kedua, dia 100% disokong oleh 99 emas fizikal, di mana setiap pembelian kita tu berdasarkan kepada fizikal emas. Okey. Kemudian kadar faedah, di mana kadar faedah yang dikenakan daripada Kotometer ni dia memang terendah lah untuk dalam pasaran sekarang. Okey. Kemudian pengeluaran emas fizikal. Okey, di sini klien boleh membuat emas fizikal sama ada daripada Permint, daripada Turki ataupun daripada Arhanud Tekun. Okey, urus niaga dalam mata wang anda, di mana dia akan menerimakan apa-apa mata wang. Maksudnya di mana-mana negara boleh membeli produk dia dan boleh buat pindahan secara talian antarabangsa lah. Okey. Kemudian dia sokongan bank tempatan, di mana Kotometer ni dah bekerjasama dengan pihak-pihak bank seperti Bank Muamalat, Afib Bank, Al-Hajri Bank, yang terkini daripada bank saya lupa dah. Satu lagi under Angkasa. Okey, di mana produk dia memang ada patuh syariah lah, nanti saya akan terangkan lah. Okey. Okey, lagi satu sebab dia sistem dia mesra pengguna, di mana dia menggunakan hanya kita punya handphone ataupun internet sajalah untuk membuat transaksi dan disimpan di Bridge. Bridge ni sebenarnya di company yang sudah 150 tahun. Dia peti simpanan yang terletak di Amerika Syarikat, tetapi
emas kita disimpan di BRICS Singapura dan di mana dia 100% diinsurankan. Okey. Ini saya nak tunjuklah rakan niaga Quantum Metal iaitu Permin, Bank Muamalat, Afib Bank, Arhanu Tekun, Angkasa, Aku ni koperasi ASEAN. Okey. Okey. Tadi tajuk kita apakah potensi income di Quantum Metal. Di sini saya akan terangkan ada 3 jenis income yang kita dapat dijanakan lah sekiranya kita join dalam Quantum Metal. Pertama, produk daripada Gold Cover Account. Okey. Kedua, Gold Asset Enhancement, simpanan gandaan 5 ke 10 kali ganda. Dan ketiga, jadi business partner dia ataupun menjadi consultant. Okey. Ini produk dia. Ada 3 jenis produk. Okey. GSA, Gold Storage Account, di mana kelebihan dia ni kita dapat jual, beli, transfer emas serendah RM10. So di sini kita boleh membeli emas secara RM10 sahaja. Itu kelebihan daripada Quantum Metal lah. Okey, kedua JCA. JCA ni Gold Cover Account, berfungsi untuk membuat tukaran emas kepada mata wang berdasarkan simpanan emas anda di JSA. Maksudnya puan beli dulu emas yang RM10 tu, kemudian kita convert balik and then kita belanja dapat 85%. Nanti saya akan terangkan lagi lah. Okey, di mana fee dia serendah 35%. Okey. Ketiga, produk GAE, Gold Asset Enhancement, berfungsi menggandakan simpanan anda. Kelebihan dia menggandakan simpanan anda lebih 5 ke 10 kali ganda. Di mana di sini dia tak ada margin call, tak ada top up. Dan keuntungannya berdasarkan kenaikan harga emas dunia lah. So produk ni bukan jaminan untuk untung, tapi dia mengikut harga emas. Setengah kalau pelaburan yang menyanyikan keuntungan tu bahaya sikit lah. So di sini kita berdasarkan harga emas. So harga emas naik, kita akan untung lah. Okey, nanti saya akan terang juga. Okey, produk tadi kan, GSA, GCA, JE. GSA ni kalau kita ada duit simpanan yang sederhana lah, kita boleh beli produk ni. JCA kalau kita nak belanja ataupun overhead daripada kita punya perbelanjaan bulanan, kita boleh beli produk Gold Cover Asset. Gold Asset Enhance, duit lebihan. Maksudnya duit kita tak nak guna ataupun kita buat simpanan. Okey. Dalam tempoh 3 ke 6 bulan atau setahun lah duit yang lebihan tu. Kalau duit tak ada lebihan, tak sesat untuk beli produk ni. Okey. Okey, di sini saya nak terangkan lebih detail tentang JCA, Gold Cover Account. Di sini kita boleh, tadi saya dah cakap macam mana kita nak menjanakan keuntungan daripada income daripada produk ni. Okey, JCA. Apabila kita every month kita ada gaji ataupun overhead di sini, kebanyakan semua orang bisnes, okey, sebelum kita belanja overhead kita tu, kita tukar dulu kepada gram emas sebelum kita belanja. Maksudnya, katakan overhead kita RM5,000. So kita beli gram emas dulu RM5,000, kemudian Quantum Metal akan bagi 85% daripada RM5,000 tu, 85% bayaran balik ke akaun kita untuk kita belanja. Okey. Selepas produk ni dalam produk ni bukan short term, dalam middle or long term punya masalah. Maksudnya dalam masa 2 ke 5 ke 10 tahun kita akan dapat dia punya keuntungan, di mana belanja kita tu boleh ditukarkan kepada gram emas. Okey. Okey, di sini saya tunjukkanlah secara unjuran potensi selama 10 tahun lah kalau kita buat JCA 1,000 ataupun JCA 10,000 ataupun 100,000. Okey. Kalau 1,000, kalau kita buat dalam masa 10 tahun, kita akan dapat
Oh sorry, jap. Okey, dalam 37, dalam keuntungan dalam 41,000 lah. Kalau kita buat beli dalam 1,000, 10,000 overhead kita boleh mendapat dalam 400,000 dalam masa 10 tahun. Kalau 100,000 kita akan dapat 4.1 juta. Maksudnya setiap overhead kita tu boleh ditukarkan kepada emas. Di mana kenaikan harga emas tu membolehkan kita buat keuntungan sebenarnya. Bayangkanlah kita bayar duit rumah, duit kereta, duit belanja, duit overhead, duit gaji. Kita bayar duit tu dulu, di kemudian hari kita boleh menjana income dekat sini. Ini satu kelebihan lah kita punya produk. Okay. Seterusnya. Okay, ini produk yang JA. Okay. Ini produk yang ketiga lah, JAE ganda 10 dan ganda 5. Di mana tuan dan puan boleh mendapat flexi payment, pembiayaan daripada pihak syarikat 10 kali ganda daripada asas pokok yang kita modal kita. Contohnya, ni saya dalam bentuk USD lah. Kalau tuan puan ada modal 1,000 USD, pihak syarikat akan membayar bayaran payment sebanyak 9,000 USD. Maksudnya tuan ada dalam 10,000 USD untuk membeli berdagang dekat ladel master exchange. Maksudnya kita ada modal 10,000 untuk masuk pasaran London Metal Exchange, di mana kita boleh gandakan keuntungan daripada sinilah. Okey. Di sini dia ada harga dia spread 3. Kemudian dia punya management fee dia pun 35%. Okey. Nanti saya akan terang lebih lanjut lah tentang produk dia punya detail kemudian lah nanti. Okey. Kita ada 2 jenis. JA ganda 10 dan ganda 5. Kalau golongan yang tak ada kemampuan sangat boleh ganda A5. Di mana kalau kita ada modal 100 USD, pihak automator bekerjasama dengan Bull Bank akan memberi flexi payment dalam 400 USD. Maksudnya kita ada 500 USD untuk masuk dalam pasaran London Metal Exchange. Okey. Di mana di produk di sini, okey saya tunjuk contoh ini pergerakan GON tahunan pada tahun 2020 di sini masa kita COVID. Ini masa COVID. Harga emas naik dalam tahun tersebut 59.6%. Tetapi dengan produk kita boleh menjadikan kita 596%. So kalau kita buat comparison dengan investment lain, memang orang cakap satu yang terlalu lumayan lah, terlalu orang cakap terlalu hebat lah. Tapi ini realitinya. Okey, pada tahun 2021 dia naik 26% disebabkan kita punya produk tadi 10%, gandaan 10, kita jadi 262%. Okey. Untuk produk ni kita estimate masuk position dalam 4 ke 8 kali sahaja setahun. Di mana kita boleh dapat, kita predict dalam 50 kali keuntungan. Okey. Ini saya tunjuk selama 10 tahun juga dengan modal hanya 1 unit sahaja gandaan 10 sebanyak $250. Dikonvertkan rate semasa kita punya modal dengan management fee dia, modal kita RM1,462.94. Okey. Dengan modal ni tanpa kita gunakan selama 10 tahun, kita reinvest balik. Maksudnya compounding. Kita boleh selama 10 tahun kita boleh dapat dalam 1.1 juta.
dan net profit dalam 700,000 lebih. Ini kita ambil unjuran 100% lah sebab tadi kita boleh tahu harga market emas boleh mencecah 250, 500, 300. So kita ambil kenaikan 1 tahun 100%. So kita pejam mata lah, jangan kita ambil duit ni kita reinvest mula dan apabila cukup 10 tahun kita boleh nampak hasilnya nanti. Okay, ini just kalau kita ignore lah untuk kita punya investment yang inilah. Okay. Okay. So tadi saya dah tunjukkan tentang 3 jenis income yang kita boleh buat. Okay. Sekarang saya tunjuk income untuk menjadi consultant. Okay. Di mana setiap pembelian dia ada kategori dia lah. Dia ada introducer, dia ada dealer, ada developer, dia ada merchant dan senior merchant. Di mana setiap pembelian emas sama ada kita ataupun kita punya rakan-rakan, kita akan di-rewardkan dengan gold sebanyak daripada 2% sehingga 20%. Mengikut jenis produk lah. Okay. Okay, di mana kalau sekiranya kita dah menjadi dealer, okay, dealer di sini dia ada syarat-syarat dia lah. Setiap pembelian kita sendiri pun kita akan dapat gold reward daripada pihak syarikat sebanyak 7%. Maksudnya kalau tuan-puan membeli produk yang JE ganda 10 tu 100,000, maksudnya 7% mendapat sebanyak 7,000 untuk gold reward daripada pihak syarikat lah. Okay. Kemudian sekiranya kita nak buat nak serius dalam bidang ni ataupun nak jadi consultant, kita boleh adakan tim kita sendirilah. Okay. Untuk menjana lebih keuntungan ataupun menjana income di sinilah. Di sini untuk program GSA dia punya income mulai 0.5 sehingga 45% sahaja. Okey, contohlah yang kita convert tadi kan, setiap overhead tu kalau kita punya klien atau diri kita sendiri, nanti kalau kita dah jadi dealer ke apa ni, kita akan dapat lah, ni dia punya kategori lah. 0.5, 2%, 3.5 atau 45 lah paling tinggi. Okey. So di sini kalau 100,000 kita membuat convert, kita boleh mendapat dalam 5 introducer 500,000, dealer 2,000, merchant 3,500, senior merchant 4,500. Okey. Kalau kita dah ada group ataupun sale group, maksudnya dalam bulan tu dia boleh buat kita boleh menjana income dalam 5,000 sehingga 45,000. Kalau kita punya group dalam ada buat transaction 10 juta, kita boleh berdapat daripada 50,000 sehingga 450,000. Untuk satu produk je. Lepas tu untuk produk yang ketiga yang Gold Asset Enhanced tadi, kita boleh tentukan berapa banyak kita nak dalam setahun. Sama ada 10,000 ke, 100,000 ke, 1 juta ke. Di sini saya buat unjuran dalam 1 juta. Di mana tuan dan perempuan menghasilkan, menjual sebanyak ataupun membeli sendiri 17,978 unit untuk mendapatkan income 1 juta setahun. Okay. So far untuk malam ni itu sahaja untuk sharing saya yang secara ringkas. Sebenarnya kalau nak sharing ni mengambil masa dalam masa, kalau yang betul-betul slot tu mengambil masa 1-2 jam selalunya yang kita buat lah kalau Zoom tu. Okay. Tu Cik Azman, ada apa-apa ni? Ya, terima kasih Cik Abdul Malik Abdul atas penerangan tentang peluang menambah pendapatan bersama dengan Quantum Master atau QM. Di pihak Perdana Sama kami telah kaji tentang
Yalah, hari ni banyak produk-produk yang meragukan. Mungkin ramai yang dah biasa dengan perniagaan berasaskan gold. Tapi dari segi akad ataupun dari segi syariah compliant tu pun boleh dipertikaikan. Kadang-kadang akaun emas ni tak nampak dari segi fizikal. Tetapi apabila pihak Cik Malik dan Cik Azman, termute Cik Azman. okey, jadi pihak Perdasama telah buat kajian, telah merujuk kepada pakar-pakar. Jadi Perdasama telah daftar. Perdasama sendiri telah daftar untuk membuka akaun bersama QM. Jadi ahli-ahli yang ingin membeli ataupun melanggan QM ni maknanya akan berada di bawah akaun Perdasama lah. Nanti Cik Malik akan terangkan lebih lanjut. Dan mungkin Cik Malik boleh share nombor handphone di chat room ya. Okey Cik Azman, untuk malam ni sesiapa yang membuka akaun anda Perdasama, kita akan memberikan voucher gold JAA ganda 5 RM50 untuk malam ini. Oh, okey, menarik. Jadi So Perdasama tak dapat voucher ni. Maknanya lagi special ni. Belum dapat. Nanti saya akan voucher ni kita akan belah nanti siapa dah berbuka link Perdasama Selangor, nanti kita akan bagikan voucher yang bernilai RM50 lah dekat akaun masing-masing. Okey, Cik Azman. So nanti Cik Azman boleh bagi link lah dekat-dekat siapa-siapa yang ahli-ahli nanti untuk register, dan nanti saya akan monitor lah, dia akan nampak akan ada nama detail-detail dia nanti. Saya akan personal WhatsApp nantilah orang-orang yang dah register nanti. Itu Cik Azman. InsyaAllah ada ahli kita yang dah beli 10,000 ada, betul Cik Malik ada yang melalui di bawah akaun Perdasama ni RM10,000 pun dah beli dah. Jadi betul. Ini bukan orang kata program yang orang kata apa meragukan lah. Betul. Pakar-pakar pelaburan dalam Perdasama dah kaji. Setakat inilah kita akan datang, saya tak tahu kalau tiba-tiba berlaku sesuatu itu saya tak berani nak. Tapi setakat yang sebelum ni berdasarkan syariah compliance-nya, berdasarkan akadnya, berdasarkan rujukan-rujukan kita dah buat, berdasarkan kepada perjalanan Quantum Master ni, setakat ini tidak ada apa-apa yang meragukan. Jadi kalau tak, Perdasama tak berani nak daftar. Kita tak nak letakkan risiko NGO kerana sudah pasti ahli-ahli akan memberi kepercayaan pada kami. Jadi kami sudah terlebih dahulu buat kajian lah. Kita pun ambil ini bukan keputusan sehari dua, betul Cik Malik? Kita mengambil masa yang lama. Berbulan. Lebih 3 bulan. Betul Betul. 3 bulan untuk kita buat keputusan untuk pastikan ahli-ahli Perdasama yang masuk bawah QM di bawah platform Perdasama ini benar-benar orang kata apa genuine lah. Tidak orang kata apa terpengaruh dengan package-package yang di luar tu kadang mungkin meragukan. Yang ini alhamdulillah kita dah buat semakan dan sebagainya. Jadi terima kasih pada semua. Mungkin kalau ada soalan, saya buka satu soalan dalam 1 minit kalau ada sekiranya. Silakan. Kalau tak ada, okey setakat ni untuk sesi pada malam ni. Terima kasih semua. Cik Malik, Cik Nur Azri dan Cik Sabiha berkongsi, dan tak lupa pada tuan-tuan dan perempuan yang luangkan masa bersama kita perkongsian kita pada malam ni. Jadi sekian. Untuk makluman, sesi ni saya rekodkan, nanti saya akan share dekat grup. Saya akan share kat YouTube dan link tu saya akan share kat grup. Jadi mana-mana yang terlepas ataupun nak rujuk kembali topik-topik
tajuk-tajuk ataupun perkara yang kita dibincang pada malam ni boleh lihat di YouTube nanti. Saya akan share link tu nanti. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.